Kejahatan menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup. Malaysia merupakan satu negara yang mempunyai etika, etos, dan etiket yang tersendiri. Etika ialah sifat, sikap, dan juga adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Etos pula ialah watak yang digunakan untuk mempamerkan kepercayaan diri untuk dijadikan pedoman kepada sesebuah masyarakat. Bagi etiket pula, etiket ialah set peraturan konvensional tingkah laku peribadi dalam masyarakat yang sopan. Sekarang saya akan membentangkan definisi etika beserta contoh-contohnya. Apakah yang dimaksudkan dengan etika? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Asal-usul etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu adat kebiasaan. Etika membentuk perbuatan ataupun amalan-amalan dalam menjalani kehidupan seharian seperti mendengar, melihat, dan berfikir. Jadi, tujuan kita untuk memahami tentang etika adalah untuk mengendalikan tata cara kehidupan manusia dalam menguruskan individu, keluarga, organisasi, dan juga masyarakat bagi memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan. Oleh itu, terdapat beberapa contoh-contoh etika dalam konteks masyarakat berbilang etnik di Malaysia. Bagi etnik Melayu, terdapat beberapa etika yang diterapkan dalam diri masing-masing. Salah satunya adalah etika ketika makan. Dalam etika makan, masyarakat kaum Melayu memberi keutamaan kepada orang yang lebih tua dalam keluarga serta anak gadis perlu menyediakan nasi ke dalam pinggan orang yang lebih tua, dan masyarakat Melayu akan menggunakan tangan kanan untuk mengulurkan atau menyambut makanan. Bagi etnik Cina pula, etika pemakaiannya adalah cheongsam, baju Shanghai, samfu yang akan kekal dipakai di majlis dan upacara-upacara tertentu. Bagi etnik India pula, dalam etika perkawinan masyarakat India ini juga dikenali sebagai tiruman. Jadi apakah yang dimaksudkan tiruman ini? Tiruman yang membawa maksud penyatuan atau ikatan suci melalui perkawinan antara pasangan suami istri agar kekal hingga ke akhir hayat. Oleh itu, dalam masyarakat etnik kaum India ini terdapat 3 jenis perkawinan dalam masyarakat India, yaitu Vaidika Thairumanam, Tamil Thairumanam, dan Dia Thairumanam, di mana perkawinan ini dijalankan adalah berdasarkan aspek kaum itu sendiri. Jadi, majlis perkawinan ini dimulakan dengan memberi hadiah seperti kad dan lain-lain, serta kad undangan turut disapu dengan air kunyit serta dibawa kuil dalam jumlah ganjil sebagai tanda rasmi undangan ke perkawinan. Seterusnya ialah etos. Etos berasal daripada bahasa Yunani yang membawa maksud watak ataupun personality. Dari segi sosiologi, etos merupakan usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti yang pelbagai, serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, budaya dan saiz geografi yang melibatkan ciri asas negara dan bangsa. Etos juga didefinisikan sebagai sifat atau ciri-ciri sesuatu bangsa menurut Kamus Dewan edisi keempat. Terdapat juga beberapa definisi yang diambil daripada kajian-kajian lepas, di mana etos berdasarkan kajian-kajian lepas didefinisikan sebagai sikap ataupun kepribadian yang menunjukkan identiti seseorang. Seterusnya, etos juga merujuk kepada interaksi dengan orang lain sama ada dalam kawasan persekitaran, hubungan antara keluarga ataupun sosial. Seterusnya ialah contoh-contoh etos dalam masyarakat berbilang etnik di Malaysia. Yang pertama ialah melalui nilai kerjasama antara masyarakat yang berbeza agama ataupun fahaman politik. Kepelbagaian agama di Malaysia ini diberikan keutamaan bagi mengekalkan perpaduan kaum. Sebagai contoh, etos dapat dilihat apabila perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Deepavali ataupun Hari Gawai diadakan, di mana semua lapisan masyarakat akan mengunjungi perayaan tersebut bagi memeriahkan lagi suasana perayaan tersebut tanpa mengira kaum ataupun agama.
Yang kedua ialah berkongsi semangat kekitaan ataupun semangat patriotisme. Semangat patriotisme ini merupakan semangat cinta akan negara. Semangat patriotisme ini penting dalam pembentukan etos nasional negara Malaysia. Contohnya, etos dapat dilihat apabila kaum Melayu, Cina ataupun India mengibarkan jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku serta mengenakan busana berkonsepkan negara Malaysia apabila sambutan kemerdekaan diadakan. Dan yang terakhir ialah melalui identiti bangsa Malaysia. Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan merupakan identiti bangsa Malaysia. Etos dapat dilihat apabila bahasa Malaysia ni digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antara kaum Melayu, Cina ataupun India. Tetapi bahasa ibunda tidak dilupakan. Oleh itu, pemahaman etos nasional oleh masyarakat pelbagai etnik di Malaysia ni penting untuk menyumbang kepada pemantapan integrasi nasional negara. Assalamualaikum, saya Dain Rohifah Akila Umar Risha binti Alamin. Di sini saya akan menyambung pembentangan seterusnya, iaitu tentang etiket. Hasil daripada kajian yang saya dapati, etiket adalah sesuatu, kebiasaan ataupun aturan ataupun adat seharian kita. Tidak kira dalam acara formal atau tidak formal ataupun adat kita terhadap orang keliling. Di sini kita dapat lihat bahawa etiket ni kita akan lakukan setiap hari tanpa kita sedar atau tidak sedar. Di sini saya dapati 3 contoh melalui kaum Melayu, Cina dan India. Saya akan memulakan tentang orang Melayu, etiket dalam kalangan orang Melayu. Seperti yang kita tahu, orang Melayu tergolong daripada orang Islam, di mana ketika acara, tidak kira formal atau tidak formal, mereka akan kebiasaan berjabat tangan sesama jenis dan akan memberi salam seperti Assalamualaikum untuk pembuka bicara. Untuk orang Cina pula, mereka sangat mementingkan adab ketika berada di meja makan, di mana mereka akan menggunakan chopstick. Ini adalah salah satu contoh yang saya dapati. Seperti yang kita tahu, orang Cina makan menggunakan chopstick, di mana chopstick adalah satu keutamaan yang harus dan yang penting berada di meja makan. Tetapi ada satu adat di mana mereka mereka akan menganggap kalau kita mendongakkan chopstick ke atas, mereka akan menganggap itu adalah salah satu tidak sopan ketika berada di meja makan. Untuk orang India pula, ketika kita ingin memberi hadiah sesuatu terhadap orang India, mereka sangat sensitif dengan pembalut hadiah yang berwarna hitam dan berwarna putih. Bagi mereka, warna tersebut membawa malapetaka untuk mereka. Di sini saya simpulkan sedikit ayat etiket yang kebiasaan kita lakukan. Sebagai contoh, jika kita pandai meminjam dan kita kena tahu bila untuk kita kembalikan barang tersebut tanpa diminta oleh tuan punya barang. Kesimpulannya, etika, etos, dan etiket merupakan perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini demikian agar dapat melahirkan masyarakat yang berguna, khususnya rakyat Malaysia.